dalam channel Nana Crochet. Dan untuk kali ni saya nak tunjuk macam mana saya buat tapak beg. Okay. Sebelum ni saya ada buat beg, tapi ada yang tak jelas tentang tapak dia. So untuk kali ni saya nak fokus pada tapak saja. Dan ini adalah untuk beg yang bukan bersaiz besar lah. Okey, saiz biasa. Dan kita boleh mula sekarang. Okey, macam yang anda nampak sekarang ni, kita ada benang warna nak kuning, nak orange macam tu. Dan hook kita, okey, hook saya guna untuk ni saiz 3. Okey, saiz 3. So untuk tapak, saya lebih prefer buat HDC. Dan saya juga akan gunakan double yarn. Okey, sebab tapak ni kita perlukan dia kukuh lah kan. Kalau beg kita masukkan benda berat pun dia tak mudah melandut, orang panggil kan. So sekarang ni saya akan tunjuk dalam seketul benang ni, kita akan jadikan dia 2 urat. Maksudnya kita kalau macam memang ada 2 ketul benang yang sama color, okey lah, kita ambil 2 ketul lah. Okey, macam sekarang saya ada seketul je. Satu saya tarik daripada tengah. Ini yang dari tengah. Dan satu saya ambil yang dari luar body. Okey. Satu yang ini. Okey. So sekarang kita ada 2 urat lah. Okey. Okey. 2 urat macam ni. So sekarang ini kita akan jalan untuk tapak beg ni dengan 2 urat benang ni lah. Ya. Okey. Dan mula-mula kita akan buat tali air dulu. Okey. Tali air ni bergantung kepada panjang mana kita nak beg kita lah. Sebab ini sebagai contoh saja, so saya tak akan buat panjang mana lah. Okey, contoh. Okey, dan kita akan chain. Okey, chain bergantung kepada panjang mana beg kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okey. Untuk contoh kali ni saya cuma buat 25 tali air. Okey. Ini bentuk tali air kita lah. Okey. Kemudian kita akan buat chain 1. Kan kita akan buat HDC dalam setiap lubang ni. HDC ya. Ingat ya. Sebab kenapa boleh juga nak buat SC, saya boleh cadangkan untuk tapak beg single crochet ataupun half double crochet. Sebab dua jenis ni dia kukuh. Okey, kalau kita buat double crochet dia agak longgar sikit. Kalau yang terbaik single crochet lah. Okey, tapi saya suka buat double crochet sebab cepat besar, cepat siap. Dan dia not bad, dia kukuh juga. Okey, so sekarang ni kita akan buat half double crochet pada setiap lubang yang kita ada lah. Okey. Masuk dalam lubang yang seterusnya ni. Okey, dia akan ada 3 pasang benang ni, keluarkan semua. Okey. Ini adalah half double crochet. Okey, jadi kat sini setiap lubang ni pastikan masuk pada dua-dua urat ya.
Okey. Okey, maksudnya kat sini setiap lubang ni kita akan buat sebagai half double crochet sampai habis ya. 25 tadi. Oh, sorry. So, okey. Ini cara bentuk dia. Okey. So kita akan buat half double crochet sampai hujung, okey? Okey, sekarang kita dah nak sampai dekat hujung sekali ni. Okey, nampak sekarang saya tinggalkan satu lubang ni. Ini lubang penting kita. Okey, ini kita dah siap semua. Okey. Dan ini yang part ni, yang akhir ni. Okey, untuk lubang akhir ni, satu lubang kita akan buat 6 double crochet. Okey. Macam mana pun dia mesti kena banyak sebab kita nak pusingkan dia. Okey. So saya tunjuk sini, satu lubang ni kena buat 6 double crochet. Okey, satu. Sekejap ya. Dua. Tiga. Empat. Lima. 6. Okey, sekarang kita dah ada 6 half double crochet ataupun HDC dalam lubang yang terakhir tadi. Okey, nampak dia dah jadi melengkung. So yang ini yang kebanyakannya tak faham. Bila dia jalan dekat sini dia tak buat sebanyak ini, 6 ataupun lebih lah, tak kisah. Janji dia mesti lebih daripada satu. Jangan buat satu juga. Kalau tidak nanti dia akan melengkung. So dia tak jadi tegak tapak ni. Okey. Sekarang kita dah siap 6. Okey, ni balance dia saya akan sisip dekat bawah ni, susup dekat bawah ni. Kita akan jalankan dia sekali. Kita tak payah gunting nantilah. Okey. Sekarang ni ini lubang yang 6 tadi, kita akan pergi ke lubang yang seterusnya. Jalan half double crochet. Oh, sorry. Half double crochet juga. Okey. Sampai hujung. Okey. Setiap satu lubang ada satu HDC ataupun half double crochet. Okey. So ini dia bentuk dia ya. Kita akan buat pada sebelah sini pula sampai hujung sini half double crochet sampai hujung. Okey, sekarang ni sorry. Aduh, berkali terlanggar. Okey. Sebelum nak sampai ke hujung ni, kat sini, tadi kita dah mula dengan satu HDC. So sekarang kita ada baki lagi 5 HDC lah dalam lubang yang permulaan tadi. Okey, kita tengok sini. Okey. So dekat sini kita akan buat 5 HDC. Tengok betul sini. Okey. 5 HDC. 1 2 3 4 5. Campur dengan satu yang mula-mula tadi, dia akan jadi 6 HDC lah. Dan sekarang kita akan matikan dia. Cantumkan dia. Okey. So ini rupa untuk first row. Okey, ini rupa untuk baris yang pertama lah. Okey. HDC. Dan sekarang kita akan buat untuk baris yang kedua. Okey. Baris yang kedua kita akan chain 3, naik 3. 1 2 3. Okey. Dalam lubang chain yang ni, yang 3 ni, nampak lubang ni? Lubang ni.
sebelah ni, kan? Kita akan buat satu HDC. Chain 3 dah dikira sebagai satu HDC. Okey, dan lubang sebelah ni kita akan buat satu HDC. Maknanya sekarang ada dua lah. Okey, so untuk lubang yang seterusnya, kita akan teruskan dengan satu HDC dalam setiap lubang. Okey, sini ya. Okey. So kita akan sampai dekat hujung sebelah sana nanti dengan satu HDC ataupun half double crochet. Okey. So bentuk dia macam ni. Kita akan buat sampai dekat sini half double crochet. Okey. Kita dah sampai dekat sini. Okey, dekat selekor sini yang tadi kita buat 6 dalam satu lubang tu. Okey. Maksudnya dekat sini juga kita kena buat 2 HDC dalam setiap lubang yang tadi kita buat 6 tu, 6 kali tu kan. Okey, yang kat sini pun kita kena buat kat sini kita kena buat satu lubang ni 2 HDC. Okey. Dalam lubang yang sama 2 HDC dalam lubang yang sama. Ini untuk dapatkan selekoh ni. Nak dapatkan bulat ni supaya kita punya tapak ni tak melengkung. Okey. 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 Kita dah sampai dekat sini. Okey, kita mula dari sini dan kita akan habis kat sini lah. Mula dari sini, habis dekat sini. Dan sekarang kita akan jalan balik macam biasa. Satu HDC dalam setiap lubang. Okey. Saya tak ada terangkan berapa kiraan ya. Kena nak kira berapa stitch ataupun nak kira sampai dekat berapa stitch, nak kena buat DC, HDC. Saya tak ada jelaskan setakat ni lah, dalam mana-mana projek yang saya buat saya tak ada jelaskan kiraan tertentu. Okey, sebab macam mana nak cakap, sebabnya setiap projek tu ada saiz kita yang kita nak sendiri. Okey, cukup kalau kita tahu macam mana cara yang kita buat. Saiz terpulang. Kalau saya nak tetapkan kiraan tu, maksudnya saiz itu yang kita akan buat. Okey, saya cuma beritahu macam mana nak buat dan saiz tu terpulang kepada masing-masing punya projek. Okey, asalkan kita tahu ini basic lah cara dia macam mana nak buat. Okey, so saya tak ada terangkan cara kiraan lah. Okey, saya terangkan cara buat saja, sebab benda ni pun video-video yang saya buat biasanya pun spontan, memang untuk YouTube, bukan untuk projek tertentu kan. So tak ada jelaskan kiraan dia. Okey, harap maklum lah. Okey, jadi kita akan teruskan setiap setiap stitch ni dengan satu HDC. Okey, tengok kat sini kalau boleh rasa lah, dia memang rasa dia punya tebal dia punya kuat dia terasa ya, tengok ya. Walaupun kita tarik macam ni pun, ni benang nona je tau, bukan benang tali. Okey, benang nona saja. Kalau kita tarik pun dia tak terbuka. Okey, ini yang penting untuk kalau beg, tapak sangat penting. Ada orang dia buat sekeping-sekeping. Dia buat satu, dia buat dua keping, lepas tu nanti dia cantum. Okey, sebab nak dapatkan struktur yang kukuh tu untuk tapak beg. Okey. Buat satu-satu pun okey. Okey.
Okey, so sekarang kita dah sampai dekat sini. Okey, ini baki yang tinggal ni yang kita perlu buat 2 HDC dalam satu lubang. Okey, ini bahagian ni. Okey, untuk bahagian ni semua kita akan buat 2 HDC dalam satu lubang. Okey. Ingat ya, bila sampai dekat bahagian corner ni, kita kena, oh sorry. Bila sampai dekat bahagian corner, kita kena kait 2 stitch dalam satu lubang. Dia tertinggal. Supaya dia cantik, dia tak melengkung. Oh, tertinggal. Okey. Macam ni ya. Tadi yang ini kita dah buat 2. Okey, tambah satu lagi. Oh. Okey. Dan kita akan cantumkan. Cantumkan mesti di yang sebelah ni. Okey, cantumkan. Okey. Okey. Sekarang kita dah dapat tapak kita. Okey. Letak kat bawah. Okey. Ini adalah rupa tapak kita. Dan kalau untuk besar inilah, kalau kita rasa kita nak buat lagi besar daripada ni, kita still jalan sama macam ni juga. Okey, setiap kali sampai dekat kawasan selekor ni, ini maksudnya bahagian sini. Okey, untuk bahagian sini mesti buat 2 HDC. Walaupun sebesar mana tapak yang kita nak buat pun, tapi dekat bahagian selekor sini mesti buat 2 kait dalam satu lubang. Okey, sini dengan sini. Okey, kalau perasan lah, cara ni cara yang sama untuk buat tapak kasut dengan beg. Okey, tapak kasut baby butis tu pun akan guna teknik yang sama, cuma kiraan dia je ada lain sikit. Okey, so kalau nak teruskan lagi untuk dapat yang lagi besar, boleh ingat cara ni lah. Sini semua 1 HDC, corner ni saja 2 HDC untuk setiap satu lubang. Dan jangan lupa saya juga ini saya guna double yarn ya. Okey, benang ni saya double kan. Okey, untuk saya untuk malam ni setakat ni inilah yang saya tunjuk, cukup saiz macam ni saja. Okey. Dan cara HDC ni sangat-sangat cantik dan kukuh tengok saya tarik Ini saya tarik tau. Okey. Dia tak apa? Tak cepat longgar lah. So maksudnya kalau kita buat tapak beg, okey buat besar sikit. Kalau macam nak buat untuk handbag tu kita boleh buat besar sikit kan. So kalau kita masukkan barang berat pun dia tak melendut. Okey. Sebab dia memang kukuh. Kalau buat single crochet lagi kukuh, tapi itulah lagi makan masa yang lama lah kan. Okey. So saya rasa setakat ni saja dulu untuk video kali ni, dan saya ucap terima kasih banyak-banyak yang mana sudi menonton video simple-simple saya ni. Okey, dan saya berharaplah kalau ada apa-apa yang tak kena boleh tinggalkan komen di ruang komen macam biasa. Ada apa-apa komen pun boleh tinggalkan dekat sana, insya-Allah saya akan jawab. Dan terima kasih kepada anda yang dah subscribe channel saya yang tak seberapa ni. Terima kasih banyak-banyak, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk my next video insya-Allah, dan assalamualaikum.